rela hati ya, nak buat konten creator ni. Saya dipaksa oleh saya punya suami sebab dia dah buat betul-betul due diligence, dia dah study betul-betul tentang content matter. So saya dipaksa buat, dan 6 bulan pertama tu saya sangat-sangat was-was dengan content matter. Saya was-was sebabnya saya adalah orang, saya adalah orang yang tahu fikir buruk je. Sebab saya belum betul-betul kaji. Saya just fikir QM ni tak legit kot. Jadi dan saya pun bukan orang yang jenis yang rajin mencari daripada sumber yang betul. Saya baca-baca macam tu saja. Jadi saya pun tak jumpa lah orang kata apa, bukti yang QM ni memang syarikat yang sah, syarikat yang betul-betul berwibawa. Tapi dalam 6 bulan tu, dalam saya duk buat kalik, saya duk macam tak heran kat content creator ni, my own husband dia dah berlari dah dekat content creator ni. Dia dah jadi dealer. Kemudian dia dapat income daripada income 3 angka jadi 4 angka dalam masa 6 bulan tu. Jadi bila lepas 6 bulan tu saya tengok saya punya husband saya ni, sakan dia ni buat QM ni kan. Even dia buat part time pun not bad lah. So lepas 6 bulan tu saya barulah buka mata. Barulah saya nampak bila saya dah baca proper website, baca daripada sumber-sumber yang official about syarikat, baru saya yakin dan baru saya betul-betul all out share tentang content matter. Tapi nak kata saya share pun, saya masih dalam keadaan yang macam takut-takut berani. Saya adalah orang yang macam, saya rasa macam, siapa nak percaya saya cakap apa ni kan. Sebab saya ni kan suri rumah tangga. Lagi pun saya tak ada kawan dekat, saya tak ada office. Saya adalah seorang yang sangat-sangat ada negative mindset tentang content matter. Saya takkan rasa yang saya mampu berjaya dekat content matter. Sebab saya, itulah dia ada macam-macam negative mindset yang saya rasa mungkin ramai kat dalam ni ada berapa orang ni. Ada 66 orang yang mungkin maybe you are like me before, yang ada satu mindset yang macam dia boleh lah. Dulu saya ada mindset Dr. Vida boleh lah, Dr. Vida dah banyak buat bisnes mata rata sebelum ni, so dia dah ada connection dia dah ada networking dia. So bila dia post about content matter, dia dah ada networking yang bisnes-bisnes lama-lama, so dia boleh. And then I fikir, orang ni tak apalah, dia ni memang study bahagian bisnes, dia ni memang ada degree in business. Lepas tu saya pula fikir pula orang ni, dia ni tak apalah, dia ni ada office, dia ni kerja kat office, so dia boleh share kat kawan-kawan dia kat office. Macam-macam lah saya punya saya punya mindset yang saya rasa saya tak boleh sukses. Saya rasa macam I'm not the one yang akan boleh mampu sukses dekat content matter, okay? So saya nak share sikit saya nak share screen. Sekejap saya tengok. Najmi tolong cakap lah kalau berjaya share screen tu. Alright, Nampak tak? alright. Nampak. Ni daripada Nampak? phone eh? Ya. Okey, nampak. Nampak apa? Nampak deal Amira income 2023. Total 70 Okay. ribu. Ah, Wow. ini sikit. Saya malu dengan Dr. Wida. Saya macam Allah, ikut aku kecilnya malunya dengan Dr. Wida kan. Banyak ni. Okay. Tapi Najmi, saya nak share kan, kalau saya keep Mm-mm. on ada mindset macam tu, mindset yang di mana saya takkan boleh nak keep up dengan orang ni, saya rasa saya bukan berjaya, saya tak mampu, saya memang takkan mampu capai. Kau tengok kan saya punya start pada Februari ni, income saya tahun ni ya. Saya start join QM last year bulan 5, tapi itu saya cuma jadi introducer sahaja. Introducer kalau orang beli GAE 10 dapat 2%, iaitu around RM20 lah, 20 to RM30 kalau sebagai introducer. So 6 Mhm. bulan saya buat content matter yang awal-awal tu, of course lah saya tak minat buat QM sebab saya cuma jadi introducer. Kira 6-7 bulan pertama tu saya duk jadi introducer je. So income saya 300, 100, 200, tak banyak income sebagai introducer. Sebabnya Mhm. introducer ni commission dia tak banyak sangat. Dia macam more to you introduce content matter pada orang dan you dapat commission atas hasil you introduce sahaja. So commission dia adalah so-so je lah, tapi not bad lah. Kalau you aim tak mau cari orang tapi you aim untuk side income ataupun commission diri sendiri, okay je jadi introducer. Tapi dia punya commission itu setakat tu je lah. 200, 300. I think my most income pun dalam 300 lah sebagai introducer. Okay. So dia punya semangat untuk nak all up buat QM tu belum sampai lagi. Tak sampai. Sampailah until lah after 6 months I buat tu. Bukanlah I buat apa, maksudnya I just tengok my husband buat QM and then I join class. I still, even I tak minat buat QM the first 6 months, every week I akan cuba untuk join kelas-kelas Zoom yang TGC buat ni lah. I akan cuba try lah sambil-sambil I lipat kain, sambil-sambil I masak kat anak ke apa ke, I akan try untuk join kelas. Okay. So bila
6 bulan pertama tu tak best income as introducer. Tapi saya nampak bila 6 bulan saya duk relax as introducer tu, my husband dah jadi dealer dan my husband dah dapat income dia sebagai 5,000. Masa 6 bulan yang I relax tu, my husband dapat achieve income 5,000. Ah, ah, ah. So my husband yang apa, as I said lah, masa I duduk relax tu, my husband dah dapat income 5,000 pada bulan yang ke-6. So start pada tu lah yang saya rasa macam tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi. So what happen is saya pun usahalah untuk menjadi dealer. So saya dah mindset dah. Masuk tahun ni, tahun 2023, saya aim untuk saya nak jadi dealer. Dan saya mindset, tak apalah, saya nak jadi dealer bulan 6 tahun ni. Saya aim nak jadi dealer bulan 6 tahun ni, which is saya fikir, sebab saya fikir bulan 6 tu yes, yes. Sebab bulan 6 tu my birthday. So saya fikir tak apalah, I nak jadi dealer, hadiah birthday untuk diri I. So that I rasa macam I want to be somebody waktu bulan 6 tahun ni as my own achievement. Tapi bila kita dah mindset, bila kita dah nampak dah macam bagus ni kan. Hasil I join kelas Zoom selama-selama ni tu, hasil I macam kadang pergi kelas offline, kelas fizikal dekat masa tu dekat Kelantan I ada join. So benda-benda tu kita pergi secara kita tak berniat apa kita nak buat all out, tapi bila kita keep on tambah ilmu tanpa kita paksa diri kita enjoy. So dalam masa sebulan I mindset tu, dalam sebulan tu juga I dapat jadi dealer. So I dah mindset, I masuk tahun 2023, bulan 1 tu I cakap kat diri I, dalam masa 6 bulan I nak jadi dealer. Kenapa I set 6 bulan? Sebab I tak ada siapa-siapa keliling I housewife. I tak ada klik, I tak ada jiran-jiran pun rapat. I baik dengan jiran-jiran I. Tapi sebab masing-masing kerja, so I don't have the time untuk I nak pergi rumah dia nak cerita, tak boleh. Masing-masing busy dengan family sendiri. So saya fikir macam tak apalah, I give myself 6 months untuk I cari klien, untuk I kumpulkan 30 unit bawa I. Tahniah Encik Rusdi dapat klien daripada Penang melalui TikTok. Tahniah. Okay. So, I bagi masa I 6 bulan. Betapa I ni tak percaya kat diri I. I cakap tak apalah Mira, ambil lah masa 6 bulan. Tapi tak sampai 6 bulan. Sebulan pertama, I dah dapat jadi dealer. Okay. Tapi yang tu I tak share, belum start dekat TikTok. I just share dekat I punya social media yang lain. Macam Instagram, macam dekat WhatsApp status lah. So, bila bulan Februari, I dah start dapat income sebagai dealer. Masa tu first time dapat income dealer, kalau orang kata ciwi lah. Memang seronok lah saya macam, that was my highest income kat Quantum Metal kan. Masa tu bulan 2 kan. Dapat income RM739. Seronok sangat-sangat. Masa tu kan. I even buat poster for myself. Betapa saya ni happy dengan income 700 tu. Saya buka kat Canva. Saya buat poster sendiri untuk announce dekat saya punya klien yang that was my first income as a dealer. Walaupun income tu sikit, tapi walaupun saya punya orang kata macam Didi atas saya ke, saya punya merchant atas saya macam mesti macam dia pun tak ada masalah nak buat poster-poster income untuk kita punya dealer yang siput ni. Tapi saya macam yang tak apalah, aku buat sendiri. I sendiri yang appreciate diri I kan. So I buat sendiri poster tu. I post kat I punya WhatsApp status dengan I punya Instagram. I tunjuk inilah income I yang pertama as a housewife. Even though tak banyak tapi ada. So bila I dah start post, I buat sendiri poster tu, and then orang dah start macam tanya, Mira, KM ni apa? Tapi orang belum daftar. Cuma orang baru tanya. Okay. And then bila I post, and then tu bulan I jadi dealer bulan 1, bulan 2 tu bila I post benda tu, ramai orang tanya, dan makcik I tanya I pasal Quantum Metal. Okay, makcik I tanya I. And then I pun macam dia kata kat I, dia kata, Mira, apa ni, aku ni join QM ni sebab hang je ni, sebab trust you, because I trust you. Kalau I kena scam dengan QM tu kira nak buat macam mana, nasib lah anak saudara sendiri kan, anak saudara sendiri yang buat kan. Tapi dia kata dia buat tu sebab dia trust kat kita. Atas sebab kita ni anak saudara dia nak tolong. So dia belilah GAA 1 unit asalnya. Kan? Tapi dalam dia buat satu unit tu, bila dia sendiri yang pergi study tentang quantum metal, bukan saya. Sebab saya masa tu saya tak pandai sangat. Kita baru dalam 6 bulan, 9 bulan tu saya belum betul-betul buat due diligence tentang quantum metal. Saya just dengar kelas. Saya join kelas ni hari selalu ni. Tapi saya tak pernah saya sendiri pergi cari dekat official website tu. Saya dengar orang kata kita punya chairman ni siapa-siapa, siapa kita punya director. Saya dengar kat dalam slide. Tapi saya tak pernah ada effort untuk pergi buka sendiri website. Saya cari balik. Okay, dia kata kita punya director ni dulu adalah kita punya chairman kita adalah bekas anggota polis semua kan. Saya dengar, lepas tu saya just okay. Okay, macam tu saja.
Saya tak pernah. Tapi lepas bila kita dah jadi dealer, at one point kita dah rasa macam, orang keep on asking me questions. So I need to know more. I need to know the real source, sumber utama. Kita jangan sekadar depend dekat poster. Oh, tengok orang ni buat copywriting, poster, copy, paste, dah tinggal. Tak, dia tak jadi. Dia tak jadi. So bila you tengok orang macam something, you try untuk pergi cari sumber dia. You dah jumpa sumber dia. Bila dia cakap, bila macam dalam slide kata, emas quarter metal ambil dekat Australia Perth Mint. Pernah tak you pernah buka website Perth Mint? Check betul-betul. Cari bahagian Perth Mint, cari dekat bahagian bullion. Bullion maksudnya jongkong emas. Cari bullion tu maksudnya apa? Klik kat bullion, klik dekat distributor. Lepas distributor terklik bahagian Asia. Tengok, betul ke ada nama quarter metal ni yang untuk distributor? Ataupun kita panggilnya, quarter metal ni adalah syarikat yang akan distribute emas Perth Mint yang top 5 di dunia tu. Betul ke kita ni? Betul ke yang kita cadang-cadang orang kita ni adalah pembekal emas, jongkok emas terbesar di Malaysia? Betul ke? Betul ke? Kita kena cari sendiri. So the first 6 months, I tak buat benda tu. I tak cari sumber utama dia. I just tengok slide, percaya, dah. So kepercayaan I tu cuma 60 to 70%. Dia tak betul-betul all out tau. Because kita tak jumpa dia punya sumber asal dia. Bila I dah start jadi dealer, bulan 2 tu I dah start Google sikit-sikit cari from the official website bank, official website bank negara. Betul ke dulu ni kita punya chairman ni dulu, kita punya director ni adalah dulu bekas pengarah untuk dekat bank negara. I cari. Dan memang jumpa lah. Bila kita dah semangat tu, bulan 3 Alhamdulillah income I double. Daripada 700 naik menjadi 1,500. Itu pun ada semangat. Ada macam, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih. Ya Allah, 1,500 is a lot. Untuk seorang housewife, is a lot. Cukuplah nak top up duit dapur, duit beras kan. Sebab I punya aim macam kat Allah, ya Allah, I nak dapat income kat QM ni untuk I nak bayar PTPTN. Sebab sebulan PTPTN is around 200 lah. Tak banyak pun. I punya aim I. And then I nak tolong my husband sikit top up duit dapur kan. So, bila I dapat income 700, 1,500 ni, I dah happy sangat-sangat. Terlalu happy. Lepas tu, and at the same time, bulan 3 tu, makcik I yang kononnya buat QM sekadar hanya untuk nak tolong I, tiba-tiba dia pula terjadi dealer. Bila dia dah faham, dia yang rajin buat study pasal QM, dia dah faham, dia yang gunakan duit dia untuk jadi dealer. Dia pergi call semua anak-anak saudara dia, which is cousin-cousin I lah. Dia pergi call I punya cousin-cousin yang lain tu, dia cakap kat anak saudara dia, ni, I ni makcik you guys. I want to use your name untuk, siapa yang jadi contiang ni? I want to use your name, dia kata, untuk nak jadikan proxy dia, untuk jadikan dia dealer. Dan dalam masa sebulan, dia pun jadi dealer juga. So, bulan 3, I produce my first dealer. Can you imagine? Bulan 1, I dah mindset nak jadi dealer dalam 6 bulan. Tapi Allah takdirkan bulan 1 tu, hujung bulan, I dah jadi dealer. Bulan kedua tu, I study. Bulan ketiga tu, I dah hasilkan my first dealer. Cepat. So, what I can say is, the moment you sendiri believe, you sendiri yang dah yakin dengan produk content meter, you akan bawa dengan very confident. And then bulan 4 pula, dekat Facebook. Sebenarnya I tak minat share dekat Facebook sebab I tak pandai. Bukan Encik Rohana, bukan saya padam ni. Ada orang yang contiang ni. Okay. Bila kita dah yakin, insyaAllah kita akan share dengan very, very full with our heart. Tapi dekat Facebook, saya tak pandai kat Facebook sebab saya tak pandai menulis. Saya tak pandai nak buat copywriting macam Dr. Vida, saya tak pandai. Itu kan saya punya forte. Bila saya menulis, dia tak jadi, tak sampai. So saya tak buat Facebook. Tapi my husband, dia ada inisiatif, dia nak tolong saya. Dia buatkan Facebook kat saya. Actually, I ada Facebook lama dah. Tapi I dah delete Facebook I yang lama-lama tu. Kan? So my husband buat Facebook yang baru. And then tapi bila kita try tu, I rasa macam tak berminat lah nak buat kat Facebook. Tapi dalam I tak minat tu, my husband, dia tulis tu Facebook nama I. Tapi dia yang duk rajin duk buat posting, copywriting dia yang buat. And end up, one of my best friend dekat UAE, contact I tanya pasal QM. Dan my best friend tu pula pun jadi dealer I yang kedua. Dan dia pun pakai proxy juga, duit sendiri. Ni adalah orang-orang yang ada duit lah. My first and second dealer is orang yang memang ada duit sendiri. Dia gunakan family members untuk jadikan mereka sebagai dealer lah. Okay, beli GA10 guna account family members dia. So Alhamdulillah, bulan 3, bulan 4 tu I achieve gila-gila. So bulan 5 tu pun Alhamdulillah income I naik jadi 2,500. Lagilah I happy. Untuk seorang housewife kan, untuk seorang housewife yang I tak ada high commitment. Okay.
Untuk seorang housewife yang tak ada komitmen, I memang 2,500 tu is a lot enough for me. I dah happy dah. Tapi tiba-tiba bulan 6 tu, I tak ingat lah bulan 6 tu mungkin sebab my husband dah jadi DD. Bulan 6 tu ialah bulan yang my husband jadi DD. So kita tak ada income. I tak ada income. And then bulan 7 pula drop jadi 600 saja. Tak sebabnya my first client hari tu dah my top client dah jadi dealer. So income I dah habis dah kat dia. Kan sebab once daripada dia jadi dealer, I dah tak dapat apa-apa dah. And then bulan kedua pula I dah perlu second dealer. So dah habis dah income daripada orang tu. So, mereka semua dah jadi dealer. So lepas tu drop sampailah bulan 8 naik balik jadi 2,000, which is I'm so happy. 2,000 tu pun I dah rasa macam happy sangat-sangat. And happen that bulan 9 baru-baru ni income I naik jadi 7,000. Bulan 10 jadi 26K. Bulan 11 baru-baru ni jadi 19K. Dan bulan 7 dah. Dan setakat hari ni 7 Disember, tadi pagi saya buat poster ni, income saya dah 7,000. Which is kita kira average bulan 12 ni my average income is 1,000 sehari lah. Alhamdulillah. So macam mana perubahan yang drastik ni boleh jadi kat saya? Daripada bulan 2 sampai bulan 8 tu saya punya income saya sangat-sangat B40 lah kiranya. Memang income saya biasa-biasa. Tapi bulan 9 dia terus naik, dia naik drastik. Dan kalau ikutkan total, kalau ikutkan total dia daripada income saya daripada bulan 2 sampai sampai hari ni, income saya dalam around 70K plus. Which is I am targeting to get my first 100K lah di Quantum Metal tahun ni. Okay. Saya akan stop share. Okay. So, my point is saya nak kata, how you start with Quantum Metal, how you start with this company, this Go Saving, it doesn't mean that you will stay like that forever sampai lah 2-3 years like that. No. You can change that. Macam saya kan sendu je awal-awal dulu kan. Tapi when kita keep on study, apa yang saya buat ialah saya memang keep on belajar. Ilmu dia yang sama aja. Orang selalu cakap macam, alah QM ada 3 jenis produk je pun. GSA, GCA, GAA. Benda yang sama. Tapi saya keep on join kelas orang. Sebab lain ilmu dia. Pasal GSA, ada orang dia anggap sebagai tabung. Ada orang anggap sebagai bank, ada orang anggap sebagai adalah bank emas. Macam tu. Ada orang anggap GSA ni macam tak penting. Dia orang lain ajaran dia. Tapi you know what's the best untuk you punya crowd. Yes, Finas. Saya pun dulu ada mindset. Saya pun ada the same mindset yang saya rasa saya tak pandai promote produk. And that was my mistake. I did that. I think masa saya jadi introducer and masa saya punya gaji saya sendu daripada bulan 2 sampai bulan 8 tu, what I did was I menjual produk. Benda tu tak jadi. Sebab ada orang yang dia memang pandai bisnes, dia memang pandai menjual. Macam Datuk Faizal, our senior merchant. Dia memang pandai bisnes. So, dia memang jual. Dia memang jual GAE. Memang menjadi. Dia sekali buka, dia tak jual GAE kita 10 unit. Dia tak jual. Datuk Faizal ni dia jual GAE, dia buka 100K punya amount GAE. Sebab dia memang ada kata apa? Credibility, dia ada experience in business. Kan? Ya, Finas, tak apa. Dah setahun dah kan. Saya pun sama. Saya dah setahun lebih. Saya dah setahun 3 bulan baru saya start laju di Quantum Metal. So it's okay. Take your own time. Tapi the key dia ialah first, you kena buat due diligence. You sendiri kena buat due diligence. Jangan percaya 100% apa yang speaker cakap dalam kelas tanpa you sendiri pergi check. Kalau you sini tak check, you just tengok kat slide. Oh, slide cakap kita punya chairman ni adalah dulu adalah bekas ketua polis, Timbalan Ketua Polis Negara Malaysia. Oh, slide cakap kita punya director kita adalah bekas pengarah untuk Bank Negara. Oh, slide cakap kita punya syariah chairman kita adalah bekas Mufti Pulau Pinang. Nampak macam gah, nampak macam hebat. Tapi do you really did the study behind that? Cari sumber utama dia tu. Once you nampak, oh memang betul lah. You pergi dekat website. Sekarang kita punya chairman kita adalah orang MCMC. Pergi kat website MCMC cari betul ke our chairman tu. Apa ni Datuk Haji Tan Sri Mazlan tu adalah orang MCMC. I dah cari semua tu. This is what I yakin. Orang tembak lah I dengan soalan orang kata QM scam ke QM tipu ke apa ke. I tak. My first 1 year I goyah. I memang macam yang
siap macam yang takut nak post pasal QM. I takut I kena hentam. Bukan salah orang. Sebenarnya salah kita sebab kita belum betul-betul yang buat due diligence. So buat due diligence tu. That's why lah saya rasa untuk kelas TGC ni saya jadi expose tanya, oh hebatnya Cik Mat. Mesti kenal Tan Sri Mazlan ni kan, orang macam mana kan. Before Tan Sri Mazlan tu nak jadi chairman Countermeasure, beliau adalah seorang bekas ketua polis bekas ketua polis untuk negeri KL and also Kelantan. So untuk orang yang hebat macam ni, before dia jadi chairman Countermeasure, of course dia akan study betul-betul. Dia akan check betul-betul tentang Countermeasure. So of course kita pun nak yakin dengan dia, tapi kita sendiri pun kena yakin, kena pergi study lah, pergi Google dekat the real proper website. That's why lah I purposely jadi speaker untuk Zoom TGC. Saya rasa 4-5 kali saya jadi speaker untuk kelas yang sama, iaitu kelas Know Your Product. Kalau siapa yang rajin kelas Know Your Product, join kelas Know Your Product, tahu, akan familiar with my face. I think 4-5 times I jadi speaker untuk tajuk yang sama. Sebab this tajuk is very very basic. Siapa yang tak join kelas hari Isnin, tolonglah start pada next week, tolong join at least sekali. Speaker tu best ke tak best ke, yang tu tolak tepi. Dia cantik ke tak cantik ke tak apa, tak kisah. Yang penting ni you guys dapat basic, iaitu tentang know your product. Kena faham dulu. Faham dulu. Emas fizikal kita tu betul ke wujud. Kalau wujud, apa bukti dia? Macam saya dah withdraw gold bar. Saya tak bawa dekat atas, ada kat bawah. Tapi like myself, I dah pergi tengok ATM gold bar dekat office kita kat Penang. So I dah nampak with my own eyes. I dah withdraw gold bar kat Quantum Metal. So kita dah nampak benda-benda macam tu. So, kita yakin. So bila you yakin, you nak share ke orang pun you tak goyah. You tak goyah. So bila orang reject you, kalau you still ada perasaan sedih, maksudnya actually you yang belum betul-betul lagi buat full study, ataupun ataupun you belum betul-betul confident lah. Cukup ilmu. So buat due diligence, you sendiri yang kena betul-betul buat due diligence, tanya apa semua kan. Check sumber-sumber dia semua tu. Second, keep consistent. Walaupun saya setahun pertama saya di QM, saya punya income hanya dah ratus-ratus ringgit dan cuma setakat 2,000 macam tu je. Tapi saya konsisten join kelas, saya konsisten participate dalam aktiviti, especially TGC lah. Kalau ada kelas dekat office, sebab saya duduk Kelantan, kalau ada kelas dekat office kat Kelantan, saya akan, kalau malam pun, saya akan cuba untuk pergi. You bayangkan lah, my husband sangat-sangat busy kat hospital. So many times yang saya bawa saya punya 2 orang anak kecil tu pergi kelas tanpa suami. Malam-malam hujan, saya drive seorang-seorang bawa anak 2 orang. Bayangkan anak saya kecil, 3 dengan 6 tahun. Memang tak senang. Setahun pertama saya di Kota Mentor tak senang. Tapi rupa-rupanya Allah nak prepare kita untuk kita dapat big. Untuk I nak dapat income yang 26K, nak dapat income 19K ni. Setahun pertama itu adalah proses kita membentuk diri kita. Bila kita dah penuh, kita ni kan adalah, ibarat kita adalah satu gelas air kan. Air gelas kan. Gelas kita kosong. Kita kena keep on isi air. Dah penuh pun kita boleh hidang ke orang. Kalau kita tak penuh, macam kita nak hidang dekat orang tu. Dan orang pun tak percayalah. Kalau tak percaya, mana lah orang nak percaya kat kita kan. Kita pun tak penuh. Jadi, keep on, tambah ilmu. Saya memang kelas fizikal di Kelantan, saya bersyukur lah. Because masa saya datang Kelantan, sekarang ni dah ada office. Kebetulan ada office yang berbuka di Kelantan. So, saya ingat lagi masa saya dulu awal saya paksa diri saya. I force myself untuk jadi speaker kelas online. Masa saya jadi speaker, macam ni meja kan. Padahal saya tengah cakap macam ni kan, macam saya dekat awak, saya macam tengah macam fokus. Padahal kat tepi tu, saya punya anak saya tengah duk menangis, tengah duk menjerit, tengah duk lapar. Masa tu lah dia nak makan, masa tu lah dia nak ayak. All those things dia memang menduga kita. Kalau saya nak give up, saya boleh give up. Tapi saya macam sabar. The first 2 years tu kita pun tengah cuba nak adapt, dan our family, our circle pun tengah cuba nak adapt. Masa awal-awal tu ramai yang macam awal tu tak ramai yang akan membantu kita untuk berjaya. Honestly macam saya lah, in my case kan, macam anak-anak pun tak faham lagi, ibu dia tengah nak join kelas. Kadang-kadang dia pergi dia terbaring dekat sebelah saya, nak tidur sekali, nangis-nangis, nak ibu tidurkan juga. It's not that easy. Tapi you paksa diri you untuk keluar daripada you punya comfort zone. Untuk you ada income yang selesa, you kena buat benda-benda yang tak selesa dulu.
This is what I go through lah. This is the tips. Buat due diligence, keep on constant. Walaupun income you tak best awal-awal tu, okay, it's okay. That doesn't mean that income you tak best, you will be forever tak best. Tapi keep on consistent, tambah you punya knowledge. Jangan malas join class. Jangan malas sebabnya what's the point of you ada client yang macam jerung-jerung lah kita kata. Ada orang datang saya, Mira, saya ada seorang ni kan, my prospect dia ni kan kaya semua. Tapi dia tak boleh close client tu. Walaupun orang tu kaya, walaupun orang tu ada duit, orang tu katakan nak beli GAE 30 unit, orang tu boleh beli. Tapi dia tak boleh close. Kenapa? Sebab you sendiri tak betul-betul lagi the way you faham GAE pun you tak betul-betul faham. Macam nak faham? Satu, join class. Second, you kena buatlah produk tu. Kena ada at least satu GAE, kena ada satu at least GCA, satu GSA, and then try withdraw kan. Tak payahlah withdraw banyak-banyak. Saya pun start dengan withdraw gold bar yang kecil je pun. 0,01 gram. You dah ada duit RM40 dalam GSA, you dah ada RM40 in GSA, you can already withdraw gold bar. Okay, buka dekat apps tu, ambil je, klik physical withdrawal, dah boleh. Just nak fahamkan proses. So when you withdraw the gold bar, first you can see the real gold bar kat tangan you. Second, you can use it untuk tunjuk ke orang yang kita memang based on the real gold bar. And second, third, you boleh belajar. Okay, kita ada cara untuk ship ke rumah ataupun kalau you kat negara-negara tertentu, you boleh pick up dekat Aranu Tekun. So you are learning through yourself. You sendiri kena belajar, buat dulu semua-semua tu. I dah try go withdraw gold bar dekat pick up dekat Aranu, I dah try ship ke rumah, I dah try. So kita dah, when client tanya kita, we can answer dengan yakin because kita dah go through benda tu, kita dah ada pengalaman withdraw, pengalaman buat GAE, pengalaman buat GCA, buat GSA, dah rasa semua dah. Walaupun kita buat taklah banyak pun kan. Saya pun tak banyak dulu, saya buat satu unit je pun. Tapi still lah kita buat so that kita faham the process. Itu yang penting. Okay. Ingat lah, even you tak ada modal, doesn't mean that you ni macam, saya tak ada harapan. Jangan jadi macam saya. Saya kan dulu kan ada mindset yang tak bagus. So jangan jadi macam saya. Saya start kata-kata dengan saya mindset, saya tak ada modal, saya tak ada ilmu, saya tak ada pengalaman buat bisnes, macam-macam lah saya punya wrong mindset tu. Tapi the moment saya keep on constant fahamkan tentang produk GSA, GCA, produk ni sebenarnya apa yang core dia ialah you kena faham dekat mana quantum metal ambil untung. Bila you dah faham kat mana quantum metal ambil untung, you akan tahu actually ni bukan scam. QM ni dia untung je. So dia memang buat bisnesnya untuk dia untung. Tapi at the same time dia buat bisnesnya untuk you pun untung juga. So kita nak sama-sama win-win. Bila you dah faham yang dekat part mana yang quantum metal untung, untuk macam contoh GSA, dekat mana quantum metal untung? Dekat spread 7%. From the spread also quantum metal share dekat kita. Okay, so you pun dapat, I dapat, QM dapat juga. Macam tu. You beli, you dapat kalau you jadi introducer. And then untuk GCA, dekat mana quantum metal untung? GCA quantum metal untung kat mana? The moment you tekan payment tu, you bayang tu, quantum metal dah untung, dia dah ambil spread dah. Spread 3%, 7% untuk GCA. So quantum metal, before you untung, dia dah untung dulu dah. Dia dah tarik dah spread tu. And then, at the same time, every day, they can charge you management fee 3.5%. So you understand, quantum metal ni bukanlah macam quantum metal ni bukanlah dia macam yang company yang macam scam yang macam too good to be true, tak. Dia honest lah. Dia untung dulu. Kita sabar kita tunggu harga emas naik, nanti kita pula untung. Cuma up to us lah. Kalau kita jual time emas tengah jatuh, kita lah rugi. But if we have patience, kita sabar, kita kan untung bila harga emas naik tu, baru kita jual. So kena yakin bila orang cakap QM ni macam terlalu tak logik apa semua kan. Bila you yakin, bila you faham dekat mana quantum metal ambil untung, baru you faham. Then you yakin nak explain ke orang. Especially GAE 10. Ramai lagi yang confused untuk GAE 10. Orang macam confused. Sebab dia terlalu too good to be true. Kan? Saya nak mute participant je. Sekejap, saya nak mute. Alright. Okay. So, especially untuk ala-alang kelas kan, saya explain sikit lah. Untuk GAE 10, ramai yang ingat this is like you buy one, you get 10. Betul. But it is, you kena explain ke your client. You buy one, you get 10, but the 10 is only temporary. Not forever you get the 10. So bila kita tak explain detail, client akan rasa kita ni tipu lah.
Kita macam overclaim. So you have to when you explain to client, kena faham dekat dia, you buy 1 unit, you get another 9 unit. Tapi this 9 unit is only temporary. Temporary. You cannot withdraw all the 9 unit. Okay? So, kena bagi dia faham. Oh, rupanya temporary. Dia parking sekejap saja kat kita. And then, so that kita punya gram kita banyak. Kan? Instead of 1 unit here. But if QM bagi kita punya 9 unit, we have big gram. So, when we have big gram, okay, so kita akan untung cepat sebab dia emas, more gram, more profit. The moment kita untung, Quantum akan tarik balik 9 unit dia tu. So orang akan faham, oh actually kita tak dapat semua. So bukannya macam too good to be true. Kita tak adalah mesti over claim kita ni terpaling pemurah apa, bukan. Bagi dia faham benda tu dulu. So bila dia dah faham, dia macam, oh so this is make sense lah. Make sense lah. So kata method untung daripada segi emas dia yang 9 unit tu tak burn. Kita tak ambil kat kita. Sebab kita tak bayar bukan 9 unit tu. So dia ambil balik. And then takkan QM bagi pinjam free. So kita expect dia pula yang dia ada management fee. Only 3.5%. Yang itu kita untung sebab apa? Kita tak perlu bayar nilai yang 9 unit tu. Kita bayar cuma management fee sahaja untuk setahun, which is around RM370. Average around RM1 sehari. So bila kita sendiri yang dah clear how Quantum Metal ambil untung, then how you can be untung, you can explain to client pun yakin dengan you. So kalau you tak boleh close client, which means you sendiri belum betul-betul faham lah. So kalau tak faham, join lah kelas selalu. Dan dalam kelas tu jangan malu untuk bertanya. Kalau you tak free nak join kelas yang live, ada kelas recording. So what I did was my 1 year untuk I achieve income yang 5 digit di Quantum Metal ni. Before this, I constantly join class. I constantly try untuk pergi kelas-kelas fizikal. Tak kisah yang tu team orang lain pun I join. As long as di Quantum Metal, I akan join. And then kalau I nampak booth, contohlah kadang-kadang kita pergi shopping mall, kita pergi mana-mana, akan ada booth Quantum Metal. I akan singgah. I akan drop by tanya. Assalamualaikum, yang ni team mana? Kita berkenalan. Kita tanya dia daripada team mana so that kita ada networking. Saya akan singgah. Kadang-kadang my husband macam, dia ni tanya orang. Dia my husband pemalu. Tapi saya akan pergi tanya. Okay, yang ni team mana? Kita tanya dia apa yang dia buat booth berapa hari. So at least we can get information daripada orang lain. Team QM yang lain. Kena rajin bertanya. Okay. Dan I think lah, rezeki saya, masa saya start buat Quantum Metal tu, the first 6 months saya buat tu, I think only the first 3 months. I think 3 bulan pertama saya buat Quantum Metal tu, rezeki saya, fintech kot, masa tu fintech kot yang buat program di Kelantan. Dia buat macam BOP lah. Buat dekat hotel, dekat Ibis Kelantan tu saya pergi. And Allah takdirkan saya jumpa Dr. Wida kat situ. So saya dah nampak, even though saya baru 3 bulan buat QM, tapi saya dah nampak dah, oh kalau buat Quantum Metal, aku punya leader ni orang ni. So kita dah boleh bayang dah. Okay, kalau orang ni yang lead kita kalau kita trust dia, kalau dia leader yang kita rasa selesa, kita akan rasa macam goyah. Kita akan rasa yakin nak bawa Quantum Metal ni. Saya yakin dengan QM antara sebabnya adalah saya nampak susuk tubuh Dr. Wida. I saw her personally face to face. Saya macam, ya Allah, humble-nya orang ni. Masa tu Dr. Wida masih DD kot saya rasa. Tapi dia dah almost nak jadi merchant. Tapi masa tu my first impression was, wow, income dia banyak tapi dia humble. Dia datang session tu dengan keadaan yang menunduk. Dia bukan datang tu dengan keadaan macam mendabik dada, I'm the boss, tak ada. Dia datang tu dalam keadaan yang macam kita rasa dia tu adalah participant. So saya tengok macam, kalau leader aku macam ni, bisnesnya okey ni sebab dia macam orang yang baik-baik. Dia macam orang yang baik-baik. So takkanlah dia nak buat bisnes yang pelik-pelik. So our appearance also memberikan satu impression kepada klien. So decide your appearance. What kind of leader you want to be. Saya appear sebagai seorang leader before this, sebab saya bukan aktif dekat TikTok, so people don't really see me. But bila saya aktif di TikTok, I appear myself as someone yang mengajar. So mungkin orang suka cara tu. Kebetulan, I don't know lah. Saya tak tahu apa, tapi saya appear sebagai leader yang mengajar. Bukan leader yang mengejar sales. Tu beza dia. Jangan duk macam, mai beli, jom lah join team saya. Mai lah beli. Orang tak mau. Orang akan buat di yang sebaliknya.
Lagi you duk hard sell, lagi you macam yang team kami ni bagus, mai lah join. Lagi orang tak mau join. Lagi dia join mahal. Kalau if you see my TikTok video, I never mention yang macam please daftar dengan I ataupun jom register dengan I semua-semua. I akan avoid kataan tu. I akan avoid because I hate when people do that to me. I tak suka bila orang macam mai lah join team I ni semua kan. And actually I did that. Masa my first year dekat Content Metal, I did that. And that memang klien I sikit lah. Klien I cuma direct klien I cuma 30 orang. Itu pun sebab I paksa mereka lah. Sebab I macam join lah, ini best ni semua kan. People don't do that sebagai hati yang ikhlas. Orang buat sebab macam tak apalah, jaga hati dia buat je lah kan. Which is tapi benda tu dia tak prolong lah. Dia tak lama. Dia pun tak bertahan lama. To be honest, klien-klien saya yang lama tu, yang masa I jadi introducer dealer awal tu, tak ramai yang betul-betul aktif sampai sekarang. Tak ramai. Mostly yang aktif adalah klien-klien yang baru. Yang mana yang saya appear as a leader yang mengajar. Saya appear sebagai leader yang nak berkongsi my own experience, my happiness buat emas di Content Metal. Saya share pun my video pun my first video is all about GSA RM10. Itu saja konten yang saya ada. Sebab saya tak mampu nak buat GAE, saya tak ada income. Tapi saya share apa yang saya ada lah. Sebabkan saya ada konten saya cuma buat GSA RM10, saya share pasal tu saja. Tapi orang enjoy, orang suka. Sebab kita tak push dia untuk dia nak membeli. Tapi kita share. Lama-lama, dia akan rasa macam, dia ni bukan nak ambil duit. Dia ni bukan nak ambil duit aku ni. Dia ni nak share je ni. Mai lah nak datang dengan dia. Dia pun yang serah diri. Itulah kelebihan bila kita aim untuk kita nak bagi benefit kepada orang. Itulah dia. Jadi saya rasa macam apa yang what I get now, I can say kejayaan lah, alhamdulillah, is apa yang saya practice setahun dahulu. So what you do now, the first 6 months dekat Content Metal akan represent you lagi setahun depan. So you can already see yourself next year. Tapi next year lagi sebulan je kan. I mean lagi 6 months you can already see yourself kat Content Metal. Kalau you rajin, macam I ada team I dalam ni, I tahu yang kalau kelas je muka dia aja. Tu I nampak dah. Tak lama gitu nak jadi dealer dah tu. Sebabnya dia walaupun dia dia cakap dia tak ada modal, tapi bila dia rajin tuntut ilmu, Allah akan balas. Even though not now, later Allah akan balas. Rajin tanya tak faham. Ada orang yang mesej saya, dia kata, minta maaf Amira, saya selalu mesej awak. Tak apa. Walaupun memang saya busy, bila saya bangun tidur saja dekat saya punya phone akan ada at least 30 chat yang belum buka. Yang memang klien tanya soalan tu. Kadang dia pun 3 pagi pun dia pun tanya soalan kan. Saya fikir dia pun tak tidur pun agaknya. So bila ya betul doktor. Yes, dia bukan all this success dia tak datang. Doktor Ida join lah setelah Doktor Ida join rupanya. Okay. Nak cakap yang all this success dia tak datang dalam masa sebulan ya. So you yourself groom yourself. Saya pun tak pernah sangka yang saya boleh achieve sampai tahap ni. Sebab saya buat Content Metal dengan niat yang saya hanya nak cari income untuk bayar PTPTN je. Memang sikit je. Tapi hasil kalau you keep on tambah ilmu, InsyaAllah kalau if not now, Allah akan bagi you. Allah akan bagi. Tapi jangan hard sell. There are times yang you boleh hard sell. Tapi most of the time, my tips is saya tak hard sell. Most of the time saya memang akan sharing. Saya ikut Dr. Vida. Memang Dr. Vida cakap dia tak letak link dia pun. Masa dia cakap tu saya macam betul ke Dr. Vida ni, sebab saya tak ada Facebook. Jadi saya tak pernah lah pergi check Facebook Dr. Vida tu. Tapi dia kata dia tak pernah dia jarang letak link untuk orang register. Setiap kali dia post, dia tak akan letak link dia untuk orang register. Orang tu baca sendiri, orang tu decide sendiri, kalau orang tu nak, orang tu PM dia. And I did that. It's just that I did that dekat TikTok. I apply kat TikTok. Memang saya tak ada yang cakap macam apa, jomlah join team saya apa semua. Tak. I apply exactly what macam our merchant buat, dan memang menjadi. Tapi itulah, bukan ingat dia tak ada terus yang macam you buat hari ni dalam sebulan terus menjadi, tak. Macam saya kat TikTok pun saya start bulan 8 tu saya start macam sikit-sikit. Bulan 8 tu saya start buka balik account. Lepas tu bulan 8 tu saya macam start follow-follow orang sikit-sikit.
Betul Kak Mazni. Kak Mazni ni antara orang yang konon-konon nak join. Kak Mazni ni tim saya. Dia konon-konon nak join QM, konon nak beli emas hak murah-murah. Sekali beli emas hak mahal-mahal. Siap. Saya punya tim ni, most of my team, dia join saya hanya dengan message, "Salam puan, saya nak tanya tentang emas RM10." Most of them start with this question to me. They are tergerak hati when they saw my posting about emas rendah RM10. Ya. Ramai. Tapi konon je emas RM10. Sekarang hak tu lah yang duk beli GA10. Siap marah saya lagi. "Amira, kenapa sekarang ni mahal? Saya tak ada nak beli. Saya tak ada nak beli ni. Bila nak beli ni?" Dia pun boleh marah saya kan. Itu nak cakapnya, bila kita share daripada hati kita sendiri, our own experience, kita akan enjoy dan orang akan rasa kita punya enjoy. Macam hari ni kan. Hari ni saya share pasal saya dapat lanyard. Padahal kalau orang yang bekerja, dia tak heran pun lanyard tu dia buang ke tepi je bila balik pada kerja. Tapi untuk saya, I think it's a huge achievement. Okay? Sebabnya, this is official merchandise. This is official merchandise yang Quantum Matter bagi kat kita. This represent all of my hard work dalam setahun dekat Quantum Matter. I bersabar bila I nak buat kelas, anak I menjerit kat sebelah tu duk lapar, anak I duk menjerit masa tu lah. Kalau Najmi ingat, last month kot, I jadi speaker untuk Ladder to Success. Masa tu I berlangsung daripada hotel. Bukan sebab I kaya, tapi sebab ada kematian saudara my husband, so kita kena balik Terengganu. So rumah dia tu jadi tempat jenazah lah, jenazah diletakkan, so rumah penuh, so kita terpaksa ambil hotel untuk kita nak duduk Ya, ya. sementara. Saya ingat. Ya. Dan masa tu Najmi ingat lah saat itu, saat ini dengan line tak clear pun Masalah kan. teknikal lagi. Ya. Too many dugaan. Kalau saya nak stop time tu Najmi, saya boleh, maksudnya kalau saya nak give up, saya boleh give up. Dan ada time tu jugalah, masa time tu juga saya cakap kat Najmi, kejap Najmi, saya minta stopkan sekejap kelas dan Najmi kena handle session tu sekejap. Sebenarnya time tu dekat hotel tu, saya punya anak saya yang kecil tu, dia, I don't know lah, sebab kita travel, so dia sakit perut kot. So dia membuang, and I don't know why dia pergi pegang dia punya najis dia tu, dia pergi scatter all over the hotel. Penuh kat dinding, dekat lantai, dekat katil, dekat kerusi. Saya dah macam, ya Allah Tuhanku. Ya ke? Baru tahu. Ya, itulah sebab saya terpaksa berhentikan kelas. So macam macam nak katanya, ikut sebenarnya dugaan ni banyak, tapi memang kita jangan give up lah. Kita kentalkan sikit hati. Saya pun ada hari yang saya rasa macam nak give up, macam penatnya. My most challenge is dengan anak, sebab anak tak faham. When I say ibu nak kelas, ibu nak mengajar, dia don't care. Dia rasa dia lapar, dia menjerit lah kan. So itulah antara dugaan-dugaan dia. What you see me now is apa yang hasil setahun lepas. Dan saya memang masa kelas dengan Najmi tu, memang saya macam dah jadi mak singa lah, sebab it's hotel. If it's our own house, tak apalah, you can manage, it's your house. Tapi it's hotel kan, you panic lah dengan dindingnya, dengan katil, lantai semua kan. So macam there's so many cabaran yang you akan go through. Okay, you akan go through. Tak ada yang easy. Tapi kalau you consistent cari ilmu, tanya orang, join kelas, and then you buat due diligence, check dekat official website Bank Mat Malat, check dekat official website Bank Affin, yang bank tu sendiri declare kita lah yang supply emas kat dia. When you really confident about that, even today kita dah nampak dah Affin ada launch satu ATM machine kan dekat Affin punya office. Dia dah ada brand Quantum Metal lagi dekat ATM tu. So orang-orang pelanggan bank di Affin Bank boleh withdraw gold bar dekat situ. Dan emas itu adalah emas yang Quantum Metal supply. Memang ada cop Quantum Metal kat situ. So kalau you masih belum yakin dengan Quantum Metal, maksudnya you yang belum cukup study. Maksudnya you yang belum cukup di-expose dengan ketulinan dan betapa legitnya Quantum Metal ni. Semakin hari saya buat Quantum Metal, semakin saya yakin dengan syarikat ni. Sebab saya kan QM ni dia nak relax kan. QM ni dia macam nak, dah okay lah, klien dah ramai dah. Masa saya start join QM tu, klien QM cuma 200k. And then lepas tu jadi 300k. And latest now is 500k most. Yalah logik lah. Saya punya klien pun dah 1,500. So apa lagi klien orang lain kan, ini comel, semua tu lagi lah ramai. Pak Azad yang artis pun dah buat Quantum Metal. So lagi lah ramai.
Saya ingat kan QM ni dia nak stop dah, dia nak relax, tapi tak. Dia pergi tambah cawangan kedai emas. Kan QM Jewellery kat satu negara nanti akan ada. Dia buat QM Jewellery. Lepas ni dia nak buat QM Travel. Sekarang dia buka untuk kita nak beli saham Quantum Metal, QMEI, QME. Okay. There's so many more yang company kita tengah nak develop, tengah nak expand. Kita dah ada QM Pharmacy. Kita dah ada QM Jewellery. Kita nak expand pada QM QM untuk macam kedai-kedai makan, so that when you have money, siapa-siapa yang macam simpan emas GSA RM10, janganlah sedih, jangan rasa macam dalam grup ni geng-geng GAE saja yang riuh. Asal harga emas naik, asal harga emas turun, geng-geng GAE je yang terpaling beli emas lah kiranya kan. Geng-geng GSA, geng-geng GCA ni diam je. Jangan sedih. Datuk Lim dah sediakan macam-macam untuk hampa. Yang geng-geng GSA ni hampa simpan saja. So far QM Farmasi dekat KL, tapi I tak ingat kat mana. Hari tu dah launch dah. Nanti I get back to you balik, Kak Sarina. Tapi geng-geng GSA jangan sedih, jangan risau. Sebabnya GSA kita ni, kalau whenever we simpan duit dalam GSA RM10, you can use it untuk bayar emas, barang kemas dekat QM Jewellery. Tak payahlah pakai duit dalam bank. So simpan je lah duit emas tu dekat GSA RM10. Nanti kalau bila masa QM Jewellery dah buka kat you punya branch dekat negeri you, boleh guna duit dalam GSA tu untuk beli barang kemas. Kalau you jenis macam mungkin you laki, you rasa macam aku ni laki, buat apa nak simpan emas. Adik, tim saya ramai yang student ramai sangat yang student dah start simpan emas kat GSA. Tim saya tak ramai yang student yang buat GAE, tapi ramai yang buat dekat GSA dengan GCA. Saya cakap depa adik, walaupun adik ni laki, simpan dekat GSA juga. Sebab one day adik akan nak kahwin. Laki tak ramai kat Malaysia lah ni. Laki yang hot dah tak ramai. Laki yang pandai pun dah tak ramai. Laki yang masuk universiti pun dah tak ramai. Jadi adik-adik yang duduk universiti ni akan jadi hot stuff. Akan ramai gadis-gadis yang nak kat adik. Jangan risau, adik akan kahwin insyaAllah. So adik simpanlah emas kat GSA tu. Nanti bila tiba-tiba lah, contohlah, mungkin sekarang adik tak nak kahwin. Tapi tiba-tiba lepas graduate, tiba-tiba terjumpa lah girlfriend nak kahwin. Nak kahwin dalam masa 5-6 bulan. Tak ada duit. Takut nak bakal parents, tapi nak kahwin. Cek dekat apps Quantum Metal. Saya ada emas lah. Saya simpan masa saya student dulu. Dah ada emas dah. 3 gram, 4 gram, 5 gram. Tak apalah. Bawa apps tu, pergi kat QM Jewellery. Pilih satu, beli satu. Cincin tunang ke cincin kahwin untuk adik punya bakal isteri tu. So, there's no such thing as kalau buat GSA ni macam tak betul-betul untung apa, tak ada. Semua produk kita tu ada dia punya own keperluan. Depends on you. Kalau you tak mampu buat GSA, jangan sedih. Konsisten buat GSA. So I akan fair. Walaupun GSA ni commission paling sikit dalam Quantum Metal ni, GSA paling tak banyak dapat commission, paling sikit. Tak kaya pun kalau I share pasal GSA, I tak adalah kaya gila-gila pun, sebab commission ni sikit. Tapi I suka benefit GSA tu. Sebab I dah buat account untuk anak I simpan GSA RM10 I buat. Dulu masa kita orang belum ada income yang cantik di QM, kita kan macam ada bulan-bulan yang kita ada extra money, kita kan buat GSA RM50 kat account saya punya anak setiap orang. Tapi bila ada bulan-bulan yang kita rasa macam duit sengkit ni, duit sikit ni tak cukup. So saya akan at least beli emas RM10 dekat akaun anak saya, akaun junior. So dan saya dah buat semua tu. That's why I berani share pasal GSA. Sebab I dah buat akaun junior. I dah memang setiap bulan konsisten buat at least RM10. I dah buka akaun untuk adik-adik I. Adik ada 3 orang I dah bukakan. Memang I betul-betul guna GSA tu. Sebab I adalah orang yang tak ada duit. Jadi GSA adalah terbaik untuk orang yang tak ada duit. Sebab serendah RM10. Contohlah bulan ni I ada duit extra. I boleh duit kat GSA akaun adik I yang adik I bongsu. Sekarang bila I dah ada duit extra, I akan pastikan I masukkan duit dekat semua adik-adik I setiap bulan. So macam, walaupun you tak mampu nak beli kat dia, nak beli kat dia handbag mahal-mahal, nak beli kat family you barang-barang mahal-mahal, tapi you can constantly simpan emas untuk family you RM10. That's what I did. Walaupun nampak mesti tak banyak. Tapi lepas setahun tu, setiap adik-adik I dah ada at least GSA RM500. Memang tak banyak. Untuk you rasa macam, alah 500. Tapi untuk I yang tak ada income dulu, yang sikit,
I feel like it's a big achievement untuk I dah berjaya buatkan setiap adik I 3 orang tu dan anak I 2 orang tu ada akaun GSA. I betul-betul buat GSA tu. That's why I boleh share pasal GSA kat TikTok dan video tu hit. Sebab maybe kita share from our own experience. So jangan takut, jangan malu nak share tentang any product. Semua tu ada dia punya kelebihan masing-masing. Saya tak go terus explain pasal GAE kat klien sebab masa tu saya belum betul-betul pandai tentang GAE. Saya tak mahir. Saya takut if people ask me about tawaruk financing lah, about apa ni, macam mana QM dapat pembiayaan, saya tak berani. So apa yang saya yakin adalah GSA. So saya go dengan GSA sahaja. So kalau you belum mahir, you go first dengan produk yang you paling mahir, dengan produk yang you paling familiar. Itu tips dia. Explain tentang apa yang you familiar dan you selesa untuk share. Dan saya rasa dekat pukul 10, so saya nak tutup lah sebelum Q&A kan. So my aim ialah I nak jadi orang yang senang, bukan orang kaya. Orang senang ni adalah orang yang dia ada duit di dalam bank dia RM10 pun hati dia senang. Dia boleh tidur lena, dia makan pun lalu, mandi pun dia boleh fokus dengan bunyi ayak dia tak ada serabut. That's what I want to be. Tapi di Quantum Mentor tu, Walaupun I mindset nak jadi orang yang senang kan, tapi rupa-rupanya dalam dia tu Allah boleh bagi I laluan untuk jadi orang senang dan orang kaya. Alhamdulillah. So happy lah. QM ni dia ada orang yang dia memang nak mindset gunakan QM sebagai income, macam my husband, dia memang target nak buat QM ni sebagai income. Sebab dia breadwinner, dia ketua keluarga, dia tak nak dia kena cari duit untuk family. So dia memang aim tu untuk income. Tapi saya aim untuk saya punya ni, saya just nak buat macam so-so je. So saya share dalam keadaan yang saya enjoy. Maybe sebab tu kot saya tak ada pressure. Saya share dalam keadaan yang saya enjoy dan saya share benda yang saya selesa. Benda yang saya suka sangat-sangat buat tu. So you pun buat benda yang sama. Share benda yang you selesa. Kalau you selesa dengan GCA, fokus share pasal GCA dahulu. Jangan terus buka tiga-tiga produk. Klien pun dah kelang kabut dah, mana satu nak fokus kan. So do apa yang you selesa dulu. I think my first 3 months memang I fokus kat GSA sahaja. Sampai ada betul-betul mahir explain pasal GSA, baru I move next kepada GCA. Lepas tu I fokus GCA sampai ada mahir. Now bulan ni baru I start fokus pada GAE. Tak semestinya you go semua you nak pergi explain kat semua orang. Explain apa yang you yakin itu saja kot. Najmi, unless kalau ada Q&A. Alright. Okay, terima kasih. Ada apa-apa tanyaan ke daripada tetamu-tetamu kita? Ada 153 orang, ramai tu. Alhamdulillah. Ada soalan ke? Saya nak tengok. Saya boleh tengok. Kalau ada soalan boleh on mic ke ataupun tulis di ruangan chat sebelum kita habiskan session pada malam ini. Motivasi yang bagus dari Mira malam ni. Alhamdulillah. Memang saya rasa pun memang setiap session Amira ni, Puan Didi Amira ni memang sangat-sangat menyentuh hati lah. Hari tu dekat mana dekat Pahang. Oh dia cerita Pahang. pasal handbag. Oh tu saya hampir menangis lah, mata jantan. Betul. Ada seorang partisipan tu menangis. Dia duduk depan, dia saya menangis dengan awak cerita. Saya macam, lah awak menangis. Dia pula yang sedih. I see. Mira, tolong cerita saya. Ya Allah, saya termute, unmute balik. Mira. Ya. Mira kat Bibi ni. Mestilah kena kat Bibi. Tolong cerita saya pasal kisah handbag tu nak dengar. Sudah. Kalau sampai dekat bawah. Sayang pula. Okey. Cerita pasal handbag tu sebenarnya, saya tak pastilah orang tu ada ke tak dalam ni. Cerita dia, because of saya duk share pasal emas GSA RM10 tu lah, ada seorang kakak ni message contact saya. Dia kata dia terharu dengan apa yang saya share dan dia berminat nak buat content mentor. Sedangkan dia just adalah orang yang biasa yang nak simpan emas. Lepas tu dia share, lepas tu dah register, dah explain semua. Dia kata kat saya, dia kata, Amira, I enjoy lah dengar you share semua tu kan. Lepas bila dia dah dalam, I think around few months, dalam sebulan dia join dalam team saya. So dia nampak, dia antara orang yang awal, masa tu saya belum famous kat TikTok.
Dia antara 30 orang terawal dekat TikTok yang join team saya. So dia nampak, dia masa dia baru join tu, dia nampak everyday akan ada orang-orang baru yang join group saya. Dia akan nampak terlalu drastik orang tim kita berkembang kan. And then dia macam yang happy lah. Lepas tu dia kata kat saya, Mira, akak sebenarnya kan, akak ni asalnya someone yang sangat-sangat senang. Akak someone yang kalau income sekat-sekat 100K tu, itu adalah biasa. Sales dia kalau dulu dia buat bisnes lama, sales dia tu kan setakat 10 juta itu adalah biasa. Memang dia adalah calon-calon orang. Memang dia tak tipu lah. The way she talks, I know she is someone yang memang educated, someone yang memang ada kelas, macam tu kan. Kita tahu. Tapi dia cakap, tapi Allah uji dia sakit dan dia memang zero. Dia sakit, bisnes dia drop terus. So I share, I kata, I pun rasa nak nangis sekarang ni. Dia share, dia kata bisnes dia drop sangat-sangat. Tapi bila dia dengar apa yang I share ni, dia rasa macam dia jadi motivated. Dia jadi rasa macam dia nak get back balik. Sekarang ni dia bekerja sebagai seorang pembantu. Pembantu yang macam pencuci lah, pencuci kan, cleaner kan, macam tu kan. Tapi I nak cakap betapa setiap kali I fikir pasal orang ni, I akan rasa nak nangis. Sebab dia someone yang very very successful, yang income kepuk-kepuk. Allah test dia sikit, Allah tarik sikit nikmat dia untuk Allah, mungkin actually Allah nak bagi something yang bigger untuk dia. Dan dia kata dia dapat rasa yang QM ni adalah platform yang Allah nak bagi kat dia. Platform ni this is it, dia kata, yang Allah nak bagi kat dia untuk dia nak get back balik who she was before, and she know she can do better through Golden Matter. Dan dia masih belum jadi dealer saya. Tapi dia kata kat saya, Amira, I ada banyak sangat handbag yang mahal-mahal ni. Handbag LV, handbag apalah brand-brand saya tak pernah dengar. Coach, Gucci, segala nenek tu kan, yang saya tak pernah terfikir yang saya mampu pegang. Dia minta kat saya alamat saya. Dia kata, Mira, I nak alamat you, I nak post kat you. Saya cakap, kenapa? Dia kata, sebab I sekarang ni dah jadi someone yang biasa-biasa. Okay. So handbag ni ada jarang pakai. I buat for, I nak pakai untuk apa? Sebab I pun bukanlah nak nak pergi event-event apa pun. I adalah orang biasa. Jadi I nak bagi kat you. Sebab dia kata dia happy dekat dengan team saya. Dia happy jadi kita punya team. And dia hantar kat saya handbag LV kat Bibi. Handbag LV. Ya Yang Allah, kalau biar saya betul. Biar betul. yang LV yang ori, yang memang handbag tu bukanlah handbag baru, handbag yang dia dah pakai zaman-zaman dia duk. Zaman-zaman dia bisnes meletup tu kan, orang dulu kan, orang kaya-kaya kan memang akan beli bag LV. So walaupun itulah pre-love dia, tapi dapat dia sanggup bagi saya handbag LV yang berpuluh-puluh, I think the price is at least 10K lah sekarang ni kan. Dia bagi kat saya. So saya macam, ya Allah Tuhanku, bila kita share pasal emas RM10 pun Allah ganti kita dengan handbag LV yang 10K. Ya Allah Tuhanku. So saya nak kata, the point is share from your heart, share from your experience. You don't know hati siapa yang you akan sentuh. Allah akan hantar orang-orang itu. Dan saya memang tak sabar-sabar tu kakak ni jadi saya punya dealer. Memang she is bukan saya yang motivate dia. Actually dia yang motivate saya untuk saya nak nak share lebih kepada orang. Sebabnya kalau kita boleh sentuh dia, apatah lagi kita boleh sentuh orang lain. Kita tolong orang. Aim dia adalah untuk tolong orang. Jangan aim untuk dah dapat commission. Kalau aim untuk dapat commission, lepas orang tu beli, kalau kata dia beli harga mahal, duit dia stuck dalam GAE, tak boleh nak roll, tak ada point juga. Tapi kalau you aim untuk you nak share, memang people keep on coming back for you. So cerita handbag LV ni memang tu kat BB saya bawa pergi BOP Kuantan. Sebab saya bukan nak menunjuk. Saya nak kata yang saya tak mampu nak beli handbag tu, tapi Allah mampu bagi kat kita benda yang kita tak boleh imagine. Macam kita punya income ni lah. Sekarang mungkin 2-3 ribu saja, ataupun mungkin sekarang 200-300 di QM. But you never know. Might be in another 8 months, another 10 months, income you lagi tinggi daripada I. Tapi provided that you do it dengan hati yang niat baik untuk orang lah. Jangan you aim, nak ambil duit dia ni, aku nak ambil commission daripada dia ni. Janganlah lagu tu. Satgi dia jadi kot link lah. Clear tak? Faham tak dia punya point dia? Dulu buat dengan hati yang betul lah. Macam tu. Itulah cerita handbag LV kat Bibi. Ada lagi soalan? Mira Itulah nak rezeki. tanya. Assalamualaikum. Salam. Ni Kak Nur Malang. Waalaikumsalam. Ya. Mira, nak tanya, apa mulut ni sangat berat nak buka hal QM ni Macam kita nak buka, Itu sama. orang ni nak dengar ke tak? That kind of thing. Lepas tu langsung tak jadi buka mulut. Alamak. I don't know. I have to get
macam nak cross barrier tu macam mana Mira Okay. agaknya. Saya faham sebab saya pun still macam akak. That's why I go for online. Supaya kita kalau offline saya kena pergi kejar orang. Saya kena pergi explain ke orang macam you nak tak? Dia jadi macam tu. Saya segan. Saya macam akak, saya malu. That's why I go for online. So what you can do, kalau you segan nak buka mulut, what you can do is hari-hari apa yang kita post dekat group kan, information. That's why lah kalau dalam team I, hari-hari I akan post tentang quantum matter, dan everyday adalah information yang terbaru. Saya jarang post information yang sama. Setiap hari adalah info yang berbeza. So all this information you will guna, apa kerja you ialah you ambil, pergi copy, pergi post kat WhatsApp status. Itu paling senang. Dekat WhatsApp status banyak kan ramai orang yang baca, tapi kan orang segan nak approach. Tapi at least awal-awal ni kita bagi dia exposure dulu. Kita malu nak explain dan dia pun malu nak tanya. So what you can do is you bagi teaser. You explain kat dia dulu sikit-sikit through WhatsApp status, through you punya Facebook. If you active kat Facebook, you ada Facebook, you post sikit-sikit. If you malu nak post ayat-ayat, you just post gambar. Mungkin the first sebulan orang takkan tanya. The first sebulan tu orang akan tengok, tapi orang akan view. You boleh tengok akan ada orang view. So you buat benda tu dulu. You bagi teaser kat orang-orang sekeliling you dulu. Nanti lama-lama people will come to you, they will say, you buat QM Orang akan tanya you nanti. Time tu barulah you buka mulut. Kalau you tengok orang yang malu-malu lah macam saya. Sebab I don't have that courage untuk pergi ke orang face to face and buka. In fact, I bukan macam ada seorang team I ni, dia punya lah berani. Dia dah pergi dah. Dia dah pergi naik train dekat Pavilion, dekat KLCC. Dia dah aim dah. Next week, tak silap I lah, next week kan, dia akan pergi duduk kat situ. Daripada time orang pergi kerja sampai orang balik kerja. Sebab dia aim, dia nak bagi flyers. Nah, itu adalah orang-orang yang rajin dan berani physically. Tapi kita yang tak berani ni, kita guna social media kita. Paling senang adalah WhatsApp status sebab semua orang ada WhatsApp. So gunakan WhatsApp status tu. Jangan tak guna, rugi. I get my first dealer, my own makcik tu through WhatsApp status lah. Because everyday she read what I post. And then my second dealer through Facebook. Dia baca apa yang I post. Kita tak tahu dalam ramai-ramai tu siapa yang akan berminat. Kita tak tahu. Tapi so kita gunakan any social media yang kita ada. Kalau malu memanglah I pemalu. So try dulu social media. Sebab zaman sekarang ni semua orang akan go through social media. Saya tak ada Facebook. Facebook saya dah lama dah bersawang. Kalau follow pun saya memang tak ada apa-apa konten kat situ. Saya cuma aktif dekat TikTok dengan WhatsApp status sahaja sekarang ni. Dan saya dah try semua actually. Jangan, let's say lah you dah try WhatsApp status, tak berjaya, jangan give up. Saya dah try, saya dah buat marketing kat WhatsApp status dengan Instagram selama setahun lebih. Lisa tanya, Lisa cakap my tips is always, you nak beli emas RN 10 tak? Yes. There's so many tips. Nelly cakap setiap hari dalam orang yang sama saja view status dia. Yes. Kadang-kadang ada juga kita punya team kita yang dia akan tengok siapa yang rajin view WhatsApp status dia. Orang yang rajin view tu, lepas beberapa minggu, kita boleh PM dia. I tengok you rajin tengok status I. You minat ke actually? Kalau kita berani, we can ask that person. Macam tu. You hari tengok status I. You dah ada account ke? You memang biasa yang QM. Kita tanya dia. Jangan terus hard sell. Kita macam motor sembang-sembang dengan dia. You ada account QM actually. So you hari-hari tengok I punya WhatsApp status ni. You macam faham je. Nanti dia akan cakap lah. I belum ada lagi. Tapi I tengok you, I macam faham tapi I tak faham. From that, you buka cerita. So, boleh post kat dia punya WhatsApp status. Try lah. Might not effective right away, but it will soon. InsyaAllah. Consistent. Kalau saya lepas setahun 3 bulan baru saya dapat income macam ni, janganlah you all give up. Keep on consistent. Lagi tak soalan? Targeted group. Kalau join QM, saya tak target. Saya tak ada target sebabnya orang yang saya target semua saya tak dapat. Usually orang yang saya target tu yang saya dia ada duit ni, dia boleh. Hak tu yang tak mau tu. Tapi yang saya tengok kan, my first client kat TikTok, nama dia ialah
lipan bara. Orang tu nak beli lipan bara. Lepas tu kan dia DM saya. Dia kata, "Assalam puan, saya nak beli emas yang GSA RM10 tu." Saya macam hati, ini scammer ke nama lipan bara? Kan? Takut juga. Tapi end up punya, dia memang legit lah. Dia memang legit klien pun. Dia memang register, dia beli emas. So saya jangan judge orang. Tu my first client. My second client kat TikTok pula, saya ada post something pasal emas. Lepas tu orang tu kata, Amira, saya ni gangster lah dulu. Saya ni dah duit banyak. Saya tak perlukan semua-semua ni dah. So actually saya sentak. Terang saya sentak sangat-sangat baca komen dia. Sebab saya rasa macam, hang ni dah gangster. Tak payahlah nak macam provoke kat sini kan. Dia nak kata yang macam tak perlulah babak emas ni. Tak payah, dia dah banyak. Tak perlu. Tapi dia post kat situ, dia post kat saya punya komen macam tu. Tapi dia pergi DM saya, Amira, saya nak buka account untuk saya punya staff. Macam tu. So kita jangan judge orang tu. Jangan judge orang tu. Kita tak tahu. So Mungkin niat dia lain. mungkin kita salah faham kan. Ya, So betul. mungkin dia nak kata yang dia tak perlukan duit. Tapi sebenarnya dia nak bagi orang lain buat. Macam tu. Ya. So dia recommend kat orang lain. ya. Mungkin macam tu kan. Ya, kita jangan rasa macam kalau aku post siapa nak tengok. Jangan macam tu. We never know. Ya. Betul, kena buang lah dia punya mindset macam tu. Sebab ramai je kat luar sana yang ada. Kita je kena cari, keep on cari kan. Betul. Yang mana hak tu lah saya punya klien ni, hak mana hak yang macam main macam Amira, aku tak faham lah, tapi aku nak beli emas RM10. Tapi kat ni kau tu yang dah withdraw 50k daripada ASB nak buat GAE. Jangan main-main. Jangan main-main. Jangan main-main. Ya. Ya. Apa Dia bermula pendapat daripada beli 10 kecil? berakhir dengan JAE Ya. juga. And jangan double standard klien kita. Kalau dia main dengan GSA, dia kata nak tanya pasal GSA pun, layan dia seolah-olah macam dia tu nak beli GAE 100 unit. Layan dia elok-elok. Sembang dia elok-elok. Kita treat dia seolah-olah macam dia tu matters. Kadang-kadang kita ni, hak klien GAE kita layan, baik kemai, reply macam laju. Hak klien GSA, GCA, layan so-so. Kita tak tahu sebenarnya mungkin dia ada duit. Tapi dia belum betul-betul yakin. Tapi layan orang baik-baik. InsyaAllah dia will keep coming back if you treat them nicely and treat them sehabis yang baik lah. Nama TikTok saya Amira Yusof. Saya rasa QM by Amira Yusof kot. Tadi saya nampak ada satu komen tu dia tanya, okey ke buat GAE pakai duit gaji? Cik Aiman tanya. Okay, that's what my husband did. Semua duit gaji dia yang macam duit allowance, duit bonus, semua dia kumpul, duit gaji dia tu untuk beli GAE. Kami hidup dengan duit gaji basic dia sahaja. Gaji basic doktor ialah dalam 4,000. So 4,000 tu tolak lah dengan gaji basic doktor masa tu dalam betul lah dalam 4,500. Tolak EPF dia tinggal 3,500. 3,500 bagi kat parents 500, lepas tu bayar duit rumah 1,000, dia tinggal lah 2,500. Tu sekolah anak lagi. Apa yang tinggal kat kami hanyalah RM900 sahaja untuk sebulan. Itulah untuk makan, itulah bayar bayfon, itulah nak beli pampers anak. Only RM900. Tapi my husband dia kental. Dia macam, tak apa. Kita susah dulu. Semua duit gaji dia, hak yang bonus, hak yang mana yang. Tapi dia tak ambil lah. Dia tak kacau lah duit gaji basic. Tapi yang duit bonus, duit allowance on call. Macam kadang-kadang kerajaan bagi macam allowance bonus awal tahun ataupun bonus duit raya kan. All of that memang dia guna untuk beli GAE. Dan memang berbaloi lah. Kita start buat QM ni dengan hanya modal dalam 5k ke 10k. And then my husband gunakan semua duit gaji dia yang allowance semua tu. Kan macam dia ada allowance penempatan kalau macam staf-staf kerajaan ni kan dia ada allowance rumah. All those things dia kumpul. Memang kita orang ikat perut sikit lah. Kumpul, keep on roll tambah untuk beli GAE. So the first 6 bulan kami buat QM tu, dia dalam tanpa kami sedar, kami dah ada 30k. Kami dah ada duit bernilai 30k dalam GAE. Yang our own modal. Tanpa kita sedar. Actually kalau kita nak, kita boleh je sebenarnya. Kami yang tak pernah ada saving, tiba-tiba bila nampak potential GAE ni, dalam 6 months boleh kumpul 30k nak buat GAE. Dia tarik habis duit dia semua tu. Memang saya sabar lah. Itulah dia pakai tudung yang sama kan. Sebabnya kita tak spend duit kita untuk benda-benda merapu. Memang kita tarik itu hak mana yang bukan urgency, kita tak spend duit kita. Memang MACD ke apa. Kalau saya pergi MACD pun terang saya tak order set lah. Kalau dulu zaman-zaman sebelum boycott kan. If I go to MACD, I akan ambil set yang bahagian mix and match. Yang harga cuma RM6
RM6 ataupun RM5. Memang kita orang berjimat lah. Pergi nak makan McD. Tapi tak mampu nak beli yang set sebab kita nak berjimat, kita nak make sure kita guna duit gaji basic sahaja. Duit allowance pun kita nak beli GAA. So pergi McD ni, boyo ni pergi McD kan dengan anak-anak. Tapi saya takkan beli kat anak saya Happy Meal. Saya akan belikan mix and match yang ada satu, mungkin boleh pilih burger dengan pilih fries. Air bawa berubah, bawa air botol, air mineral pergi McD tu. Punya nak berjimat. Tapi kita nak makan McD tapi kita fikirlah cara-cara dia untuk kita berjimat tu. So dalam masa 6 bulan kami berjimat kau-kau tu, itulah hasil dapat kumpul 30K, dan from the 30K lah kami kumpul dan keep on beli, roll. Bila harga emas turun, beli GA guna-guna 30K tu. Bila harga emas naik, jual. Dapat untung dapat dalam 40K. Harga emas turun, beli lagi. Lepas tu bila harga emas naik, jual, dapat 50K. Lepas tu bila harga emas turun, beli lagi. Ulang benda yang sama daripada 30K dapat 70K. Kita orang join QM bulan 5 last year. Bulan 12, so bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 bulan, from 30K jadi 70K. And then this year, bulan 1, bulan 2, bulan 1, bulan 2 lah masa jadi dealer tu, kita orang duk keep on roll duit GAE tu, kita orang tak withdraw lah duit. That's why I always guide my team, janganlah withdraw duit GAE kalau boleh. Simpan dekat float tu. Sebab kalau once you withdraw duit masuk dalam bank, memang lesap lah duit tu. You can at least spend 100 daripada duit GAE tu untuk beli apa-apa kan. So kita orang memang biar dalam float. Because kita biar dalam float, duit tu tak keluar kat mana-mana dalam QM sahaja. Kita orang boleh keep on roll lah. So daripada 30K jadi 70K, jadi 100K. Bulan 1 tahun ni jadi 100K. So my husband dah dapat berjaya kumpul 100K pertama dia melalui quantum meter. Hasil dia kumpul duit gaji dia tu, dan juga dia guna semua komisen dia sebagai dealer, dan juga dia keep on roll modal GAE, beli lagi. Dia guna tu, kita bagi teknik compounding. Kita apa yang untung dengan modal semua kita roll balik beli GAE lagi. So he managed to get his first 100K di quantum meter within setahun. Dan saya tanpa saya sedar kan. So Allah Akbar. Last year my husband dapat kumpul 100K dalam setahun. Tapi actually I am right now, I'm on my way to get my first 100K dekat quantum meter. Faham tak? Through my income. Tadi kan masa tadi bila I share screen kan, tadi my income atau total I dalam setahun bulan 2 sampailah hari ni income I total plus minus around 70K. So kalau harga emas okey, kalau bila klien I keep on beli I dapat commission, possible saja untuk I dapat my first 100K dalam tahun ni. So kalau my husband dapat 100K from QM last year, I dapat 100K from QM this year. You also boleh buat. You boleh buat. Tapi ingat kena ada ilmu lah. Kalau you tak ada ilmu, you tak pergi belajar, you takkan mampu lah nak share ke orang. Okay, so the key is ilmu dan konsisten. Itulah tips untuk kelas pagi hari ini. Ada lagi tak soalan-soalan? Kalau Encik Aiman, bila GA waktu bila nak selesai beli? Soalan susah lah soalan ni. Susah soalan tu. Sebab ramai Susah yang lah dah start soalan. beli, saya nampak sebenarnya. Sebab saya perasan ada dah beberapa orang yang naik dealer kan. Dan poster-poster dealer dah ada banyak sekarang. Jadi maksudnya ramailah orang dah start beli. Tapi dia bukannya paksaan untuk kita. Ikut atas kita lah. Kita rasa nak beli harga rendah lagi boleh. Tak masalah. Tunggu je. Dan kalau macam rasa nak beli, takut duit terpakai ke, dan beli je. Betul? Dia macam harga sekarang mungkin mahal. So kalau klien yang dia ada modal besar, I suggest cuma spend 1/4 daripada modal. Ya, Sebabnya betul. kalau harga turun, you tak menyesal. You ada modal lagi nak beli. Tetapi kalau GSA, GCA, buatlah anytime. Klien team I hari-hari orang buat GSA dengan GCA. Tengah-tengah bulan pun orang buat GSA dengan GCA, Najmi. Anytime boleh buat. Ya, Tadi ada orang tanya. betul. Apa lagi? Tu Finas Jadi tanya. simpan juga untuk staging lah. Untuk JE punya part kan. Sebab kata Mira tadi, kalau boleh jangan buat withdraw bank, tapi buat float account. Ya, betul. Buat float account. Tapi kan Kak Mira, ada satu soalan kalau macam kita daripada bank kan, kita nak parking duit kita ke float account, boleh ke? Macam daripada bank? Daripada bank? Nak pergi float? Yes. Tak boleh. Tak boleh kan? Itu Yeah. that's the
problem lah, small problem Ah, kan. Kita tak boleh parking dulu hmm. duit kita kat dalam tu. Sebab float ni cuma apa-apa duit yang dapat daripada QM sahaja. Ya. Tapi duit daripada bank tak boleh masuk dekat float lah, dia masukkan JSA. Anis cakap, Anis suruh review kak apa kelebihan simpan dekat float. Kelebihan dia satu, dia dalam bentuk USD. So, bila dalam USD, selalunya. Bila harga emas turun, which is that's the best time untuk beli emas, usually harga emas turun, USD akan naik. Dia akan opposite. Emas turun, USD naik. So, bila time-time you nak beli, harga emas turun tu USD naik. Bila duit dalam RM, akan jadi banyak lah, dapat banyak. Sekarang harga emas tengah tinggi, so USD akan turun. So orang, ada setengah-setengah tim I dia panik. Dia tengok, Mira, hari tu kan item minute GAEI masuk dalam float. Total dia dah dapat dalam 30K. Tapi sekarang dah jadi dalam 29K lah. Duit I dah lost. Di float, duit kita tak lost. Cumanya dia dalam bentuk USD. In term of USD, still sama value dia. Tapi daripada RM, dia akan berubah. So tunggulah harga emas tu turun. Time tu USD naik, baru you nak withdraw. If you nak withdraw lah. I pun actually, I pernah, my husband pernah withdraw. Kita orang pernah test. Sebab nak pastikan QM ni betul ke tak betul. Kita orang pernah withdraw 70K. Straight away lah daripada Quantimeter. Terus withdraw 70K masuk dalam bank Muamalat. Because we know bank Muamalat is is Quantimeter punya official operator. Iaitu official bank. Any transaction yang QM nak bagi you duit GCA ke apa-apa pun, bank Muamalat yang akan transfer duit dekat bank you. So kita tahu kalau kita transfer duit daripada bank Muamalat, kita boost 70K pun, bank Muamalat tak call pun my husband untuk tanya, encik ni duit apa ni ya? Duit apa ni ya? 70K ni is a lot ni. Where does it come from? They don't call. Because they know it's the transaction from the Quantimeter. So kita trust lah, bank tak call kita ni, kita transfer 70K. Kalau bank lain mungkin dia dah call lah sebab suspicious kan. It's a huge number of transaction. So kita boleh transfer masuk dalam bank untuk tengok flow. So as a dealer, kita pun kena tengok juga flow. Kita kena faham lah if not, if our client ask kita kan, Amira, how long kalau transfer masuk dalam float, daripada float pergi kepada ni kita patut tahulah. Okay, so kita transfer for the sake of nak tengok. If we transfer 70K, lepas ke tak lepas? Lepas. Dekat bank Muamalat lah. So that's our official bank. And then, how many? Period dia berapa lama? Kalau time tu, masa tu bukan time tengah ramai-ramai orang terminate, sekejap je, within 3 working days, within 3 days dah dapat dah. Tapi sekarang sebab terlalu ramai orang jual, okay, so expect within 1 to 7 working days. Tapi kita pernah ada experience sampai 2 weeks. Tapi jangan panik lah, you kan still dapat duit you. Cumanya lambat sikit lah, tapi still kan dapat juga, jangan risau. So float tu, untuk orang-orang yang baru nak join QM, mungkin dia rasa macam suspicious lah, tak berani nak simpan kat float. Nanti kalau macam tak dapat balik duit tu macam mana? I faham you punya kerisauan tu. You boleh withdraw masuk dalam bank hanya untuk memastikan yang memang duit tu akan dapat kat you. Then later next cycle boleh keep dalam float lah. So that you tak spend duit tu. So that kalau you nak betul-betul buat income ataupun buat saving yang banyak di QM, jangan guna duit-duit yang profit yang you dapat di QM tu. Roll balik beli GAE. Kalau tidak lambat lah you nak dapat your first 100K. Kan? Oh, Emil. Okay. Apa tak soalan? Tapi hati kena kental ya, simpan duit dekat QM tu janganlah sikit-sikit nak withdraw. Sayang lah. Kalau daripada float ataupun daripada dalam, kalau let's say lah dia dah untung kat QM kan, dalam float ke dalam mana-mana ke, dia nak pakai duit tu, the best buat GCA dulu lah. Jangan terus pergi jual emas tu dekat JSA, jangan terus jual. Ataupun daripada float, kalau jangan terus withdraw. Buat dulu GCA. So that you backup duit tu dengan emas dahulu before you spend duit tu. Kalau you rasa macam nak withdraw, nak pakai duit tu daripada you punya profit kan, buatlah dulu GCA. At least in future lagi 4-5 years, duit tu dapat balik kat you. Tak adalah rugi. Dah apa kita soalan? Okay. Anis tanya kalau kalau kita simpan duit kat float dan kita nak beli GAE balik, apa kita perlu buat? Kejap. Bila dekat let's say lah all of our money dalam float, so kita nak guna duit tu untuk beli GSA ataupun nak beli GAE ke apa kan, tak ada masalah.
kita buat payment macam biasa, kita purchase macam biasa, tapi waktu nak payment tu jangan pilih Better Pay FPX. Kita pilih float account. Dia ada option, kalau mungkin awak tak perasan, tapi bila awak nak payment tu pilih terus float account. So automatic dia tolak daripada duit dalam float account. Senang saja. Soalan ni, pernah orang cakap akak scam? Of course Encik Aiman. Baru saja semalam ada saya punya klien mesej, dia kata dia nak share pasal QM dekat orang, nak suruh orang tu register QM. Tapi orang tu kata, Amira awak punya leader tu penipu je. Amira tu tak pernah pergi pun Perth Min tengok emas. Bukannya betul pun emas jongkong tu ada. Dia sendiri pun tak pernah pergi bring. So dia main cakap je. So kalau orang yang tak biasa ataupun orang yang baru join, dia akan goyah. Dia akan macam, oh lah, betul lah Mira tipu. Mira tak pernah pergi Perth Australia. Tapi macam mana Mira cakap QM ni betul-betul ada emas fizikal? Kalau how do you want to answer that question? Okay, jawapannya, saya terus terang saya tak pernah pergi. Saya pernah pergi Australia, saya pernah pergi Perth. Tapi masa tu saya tak kenal pun Perth Min. So saya tak pernah pergi pun Perth Min tu. And in fact, I never been to Singapore. I never check my emas yang banyak tu. Korang banyak dekat JSA tu. I never check my emas dekat JSA. I tak pernah pergi Bring Singapore yang korang simpan emas kita tu kan. Kan kita kan cakap emas kita simpan dekat Bring Singapore. I've never been to Singapore. I've never been to Perth Min. I've never. Tetapi, siapa yang pernah pergi? Siapa yang pernah pergi yang you boleh trust? Banks. Bank Muamalat, Bank Affin, Bank Alliance, Bank RRG. All these banks is our clients. These banks, before they do any transaction ataupun any MOU dengan QM to QM supply emas, they will send their representative ataupun dia akan hantar dia punya wakil yang very highly trusted. Dia takkanlah hantar dia punya kerani-kerani cabuk, kan? Bank kot. Dia takkan hantar dia punya office boy. Dia tak hantar pergi sana untuk check. Dia hantar orang-orang dia yang memang betul-betul layak lah untuk check. So bila dia hantar orang yang betul layak untuk check dekat Perth Min, dekat Singapore, dia pun dah check details. In fact, dia pun dah tengok, dah go through kita punya CJ Patuh Syariah. Orang-orang yang layak ni dah check, dah certified betul. So we can trust lah bank kot. And I said today, Bank Affin dah dekat terpampang dekat dia punya branch asal branch mana tu, branch KL kot. Dah ada ATM untuk klien Affin withdraw gold bar yang QM supply. Ada chop QM kat situ. So tak senang untuk bank tu nak buat agreement dengan kita. Tapi the fact that they do agreement, and in fact Bank Muamalat sambung kontrak dengan kita lagi 5 tahun. I pergi jumpa BOP dengan Datuk Lim baru-baru ni bulan 8 kot, tak ingat. Datuk Lim cakap Bank Muamalat antara dua bank yang sambung kontrak dengan kita lagi 5 tahun untuk kita supply emas dekat dia. So these banks are banks yang kita kenal. Tadi Amy kata tadi husband dia punya company tukar daripada Bank Muamalat. Bukan calang-calang. Bank-bank yang kita supply ni bukan bank yang calang-calang. So kalau this bank yang bukan calang-calang pun minta kita supply emas kat dia, takkan you tak yakin? Lepas tu pula kita punya chairman kita siapa? Our chairman is ex-ketua Timbalan Ketua Polis Negara Malaysia. Bukan jadi anggota rela. Kita punya chairman. Bukanlah kata apa, tapi nak katanya our leader pun bukan calang-calang orang. Kalau you tak betul-betul yakin, macam you nak bawa benda ni. And then, kita punya emas, boleh you withdraw anytime. Kalau you rasa you tak trust QM, you rasa macam, QM ni scam lah. Malam ni juga you boleh pergi tekan dekat app, dekat sistem, you pergi tekan, you pergi withdraw all your physical gold bar dekat JSA tu. Kalau you tak yakin sangat-sangat. Lagi sampailah, dalam seminggu sampailah kat rumah you punya gold bar tu. You pergi lah jual. Ada je klien-klien yang dia terdesak nak pakai duit. Dia punya wife dia nak beranak. Dia pernah last year, dia ada rezeki lebih, dia beli dinar QM. 1 dinar. Tapi bulan tahun ni, wife dia nak beranak. So dia terdesak, dia dah pergi jual dah. Dinar tu pergi jual dekat Co-op. Dekat Co-op. So nak kata yang our gold is legit. Our gold is real. Is even boleh dijual beli di luar sana. Tapi kena yakin lah. Dan you kena study. All this information you kena study dan korek-korek sendiri. Raja-raja join kelas Boleh? Nak tanya lagi Mira. Ya. Ni Kak Normala ni. GCA ni dikatakan bahawa dia adalah force saving tau. Long term long term ke apa? Long term pelaburan long term deh. Tapi tak semestinya kita kena tunggu 5 years ke untuk kita jual GCA tu. Kalau kita nampak ada untung walaupun sikit, kita boleh jual juga kan. No problem about that kan. Yes, betul.
Betul Kak. In fact, I have my own experience where masa tu kita sebab saya kan memang buat GCA setiap bulan. Saya akan buat at least 1,000. And then masa tu last year, masa bulan, I think bulan 9 ke, 9, 10, 11 masa tu, harga emas turun. Sampai 52 USD. 54, lepas tu turun 53, turun 52. Dan masa tu duit kami dah habis. Our money dah habis dah beli GAE masa harga 58, 57, 56 dah habis. Tapi all we have is duit gaji bulanan. So, kita still buat GCA setiap bulan. Semua kami punya GCA yang buat time harga 52, 53, 54 tu, semua dah dijual awal tahun ni. So within 7 to 8 months sahaja dah untung GCA yang kita simpan 15%. Sebab saya akan buat every month saya akan buat GCA 1,000, which means I will keep 15% dalam holding inventory, which is RM150. So when we sell, tak sampai sebulan, tak sampai setahun tu, from RM150 we get 300, double our saving tu. Kita tak dapat balik 1,000. Kita kan buat GCA 1,000. Kalau kita jual dalam short term, kita tak dapat balik 1,000 tu. Kita still kena take time. Tapi usually kalau harga emas naik banyak, okay, dia boleh recover 15% yang kita simpan tu. So saya dah ada my own experience. Kita jual emas kita GCA within setahun. Memang boleh. Janji dia kena tahu sikit lah cara nak kira tu, nak tahu untung ke rugi. Tu saja. Yang tu kena join kelas hari Selasa. Bukan. Hari apa Najmi? Kelas Calculate apa? profit Ya. Calculate profit kelas patutnya yang kelas untung rugi. hari Calculate Khamis profit. pula. Dia gila-gila. Khamis next week. Macam tu. Yes. So actually kita sebut saja GCA ni long term. So kita tak nak overclaim. Yang betul, tak apa you buat GCA tahun depan dah untung. Kita tak nak overclaim. Kita cakap je akan untung lagi 3, 4, 5 tahun. Tapi sebab dia kan depends on harga emas 100% punya kenaikan. Kalau harga emas cepat dia naik kan, macam last year lowest is 52. Bila dia shoot naik kepada 65, memang kami untung kau-kau dah yang GCA tu. Itulah yang kelebihannya. Ya. Najmi, ibu dah jual kau? Tanya Najmi. Baru-baru ni saya pun dah jual sebenarnya. Saya beli waktu masa 58, turun baru-baru ni. Dan masa dia ke 62 ke 63 macam tu lah, saya nak bagi duit kan. Jadi saya tengok dalam holding tu, itu dah untung masa tu kan. Dan saya withdraw je. Sebab masa tu untung tak banyak pun, dalam 100 macam tu. Saya buat dalam lebih kurang 7,000. Tapi masa tu saya memang nak pakai duit kan. Jadi saya keluarkan semua. Dan saya dapat around 1,300 tak silap. Tapi untung 100. Tapi untuk satu pun still untung lah. Jadi for me is a good investment juga kan. Dan sebab dia memang short time je saya buat tu. Dalam 2 bulan saja saya terus terminate. Jadi memang sebenarnya kalau orang cakap sampai tunggu 5 tahun tu, itu hanyalah kita punya saranan je. Tak perlu ikut bulat-bulat. Dan siapa yang nak buat untung, kalau dah rasa benda tu dah untung, then just terminate. Memang itu je, straightforward je. Kalau untung, terminate kan. 5 tahun tu memang confirm untung lah. Tapi kita tak tahu untung berapa kan. Sebab tu saranannya sampai 5 tahun. Jadi kalau 2 bulan untung, then you can try lah nak bawa keluar kan. Boleh cuba dulu lah. Sebab mungkin ada setengah kita ni, kita buat GCA tu, tapi kita tak pernah try pun nak terminate kan. Why not buat satu, sikit-sikit pun tak apa, dalam 150 kan. Dan try terminate sendiri. Dan baru nampak dia punya keuntungan tu macam mana bagi tu kan. Dia punya tolak-tolak management fee, everything. Dan tak ada masalah, boleh try lah semua. Itu sajalah perkongsian saya. Kita jawab last ada soalan last tadi dia tanya. So kalau nak buat GCA ni kena tunggu harga emas rendah ke, lebih kurang macam tu soalannya kan. Okay. GCA ni of course lah kalau kita buat harga rendah kita untung cepat-cepat. Tapi GCA ni kita punya main objective dia, QM ni dia buat GCA untuk kita nak ada emas dan juga ada duit untuk berbelanja. So untuk kita nak backup our own commitment, our own expenses. So setiap bulan kita memang akan ada expenses. So jangan tunggu harga emas turun baru you nak buat GCA. Jangan. Ya, betul. Kalau dia tak turun macam mana? Kan? Jangan. GCA ni function utama dia adalah untuk backup any expenses yang you ada, so that expenses tu jadi emas dan dapat cash. You can spend the cash untuk you nak belanja dan emas tu akan bagi balik duit kat you later in future. Itulah dia punya the main reason why Datuk Lim buat GCA ni. Supaya you tak payah nak bayar
tak payah nak bayar duit 85% tu dalam masa short term. Dia bagi you, dia memang purposely bagi you bayar long term. Purposely bagi you tunggu long term supaya you boleh tunggu harga emas tu naik. Supaya you boleh recover balik expenses tu. So ingat, if you have expenses yang you kena bayar setiap bulan, jangan fikir yang tu harga mahal, jangan. Tukar kepada emas dulu. It's better you beli GSA time harga mahal daripada you tak buat JCA langsung. Hampa nak mana satu? Hampa duk tunggu harga murah, tapi time mahal hampa tak beli. So duit yang you spend untuk expenses tu burn macam tu saja. Tapi kalau kat Kia ni, dia tak kira harga mahal pun dia beli. Dia backup dengan emas even though harga mahal. Nak harga 69 USD pun dia buat GCA. Lagi 5 tahun dia tetap untung. Even though lambat kan, dia still untung. Tapi kita yang duk tunggu-tunggu harga murah tu, tak ada apa. Tak ada apa kan. Ya, Tu je lah yang betul, okey. So betul. GCA tu tolonglah buat setiap bulan konsisten kalau boleh. Betul. Okay, terima kasih kepada semua yang bertanya dan kita telah menghampiri 10.40. Jadi insya-Allah lah saya akan cut kelas pada malam inilah. Boleh ke Puan Mira? Sebab kita pun tak nak drag panjang-panjang. Mungkin kita akan buat next session pula insya-Allah minggu depan. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir lah pada malam ni 129 sampai habis kelas. Orang sangat fokus tu. Saya yakin lah kalau Puan Didia Amira buat sharing ke, buat kelas ke kan, mesti atas 100 lebih. Memang macam tu. Alhamdulillah. Saya doa-doa jadi macam semalam punya kelas. Dalam 400 orang pula. Macam merchant Dr. Wirda pula. InsyaAllah. Dr. Merchant Jangan lupa beli planner. Planner baru keluar. Okay. Planner. Okay, insyaAllah kita beli. Okey, terima kasih semua. Okey, buat yang tak tahu, TGC ada baru keluarkan planner. Planner ni untuk 2024 punya the whole year, the whole month of the 2024 lah. Sebab kita nak track macam mana kita nak track pembelian dealer-dealer, bakal dealer bawah kita kan. Bakal dealer bawah kita, lepas tu kita akan buat juga untuk track kita punya pembelian sendiri. Itu penting. Sebab apa? Sebab dekat dalam sistem QM ni kan, there's a lot of numbers. Jadi apa yang kita nak tu bukan semua tahu. Jadi kita boleh ambil daripada pembelian kita kan. Benda-benda penting saja kita tulis balik dalam buku tu. Itu function dia. Sebab kita nak track balik. Sebab saya yakin dalam 124 orang ni kan, mungkin hampir half daripada tu kan, dia tak tahu, dia dah beli, betul dia jual, dia tak tahu untung berapa secara precisely lah kan. Itulah function planner tu. Jadi untuk semua di-showkan tu daftar Google Form tu dan book planner anda sebab limited edition. Lepas tu baru-barunya tadi dalam seminit dua tadi Wafa ada bagi tahu dekat dalam grup TGC lah, grup internal kan. Ibarat pisang goreng panas. Jadi jangan lepaskan peluang. Mungkin seminggu ni je kita buka. Sebab kita dah ada kuantiti kita. Jadi siapa yang nak tulis bayar dulu kan, insya-Allah. Jadi supaya anda semua dapat lah. Sebab saya rasa kan benda tu adalah benda yang paling penting untuk kita as a consultant, untuk kita track juga benda dealer-dealer bawah kita, pembelian kita apa semua kan. Apa yang kita nak buat sepanjang tahun ni. Jadi itulah kita punya misi dan visi. Jadi terima kasih kepada Puan Didia Amira atas perkongsian yang sangat best hari ni. Jadi kita jumpa lagi di next session iaitu minggu depan lah pasal know your product balik. Jadi siapa yang ketinggalan tak yang baru join kelas pada malam ni, mungkin boleh join untuk minggu depan punya pula. Okey, apa-apa pun saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke ataupun ada apa-apa salah silap daripada saya. Jadi saya akhiri kelas pada malam ni lah. Okay, terima kasih ya Puan Didia Amira. Assalamualaikum. Salam. Selamat malam. Assalamualaikum.